Hai, konnichiwa, ohayou gozaimasu, kamusta? Saya Muhammad Saifunizam bin Noh. Kumpulan kami akan mempersembahkan pembandingan dasar polisi pendidikan antara negara Jepun dan Filipina. Saya akan membincangkan tentang latar belakang bagi negara Jepun dan Filipina. Jepun adalah sebuah negara yang kita kenali sebagai negara matahari terbit. Kerajaan Jepun adalah kerajaan yang mempunyai badan beraja tertua di dunia yang terdiri daripada cabang perundangan, eksekutif dan kehakiman. Jepun adalah sebuah negara kesatuan dan monarki berperlembagaan yang mana kuasa rajanya terhad pada upacara saja. Kuasa eksekutif terletak pada Perdana Menteri dan kabinet-kabinetnya yang merupakan kedaulatan bagi rakyat Jepun. Naruhito merupakan maharaja Jepun yang terkini setelah menggantikan bapanya pada 2019. Manakala negara Filipina pula mengamalkan sistem kerajaan yang mempunyai 3 cabang, iaitu eksekutif, perundangan dan kehakiman. Presidennya adalah ketua cabang eksekutif dan adalah tokoh politik yang berkuasa, hanya boleh berkuasa selama 1 penggal ataupun 6 tahun. Badan kehakiman pula diawasi oleh Mahkamah Agung Filipina yang mempunyai bidang kuasa semakkan yang meluas ke atas penghakiman yang dikeluarkan oleh institusi kerajaan. Kita beralih kepada maklumat sosioekonomi kedua-dua negara. Untuk negara Jepun, secara demografinya, populasi rakyatnya adalah sebanyak 129 juta, manakala Filipina adalah 100 juta. Ekonomi utama bagi negara Jepun adalah perusahaan automobil, elektronik dan jentera mesin, manakala Filipina pula bergantung kepada ekonomi campuran seperti pertanian, pembuatan dan perkhidmatan. Dari segi sistem kebajikan sosial, Jepun amat menitik beratkan penjagaan kesihatan, pencen dan lain-lain faedah. Begitu juga sama keadaan dengan negara Filipina. Daripada segi agihan pendapatan pula, negara Jepun merupakan negara maju yang mempunyai agihan pendapatan yang agak sama rata. Namun, dengan negara Filipina, terdapat ketidaksamarataan dalam agihan pendapatan mereka, maka terdapat jurang kemiskinan tinggi di negara tersebut. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Syahira binti Sujani, nombor matrik 269383. Saya akan menerangkan penglibatan dalam organisasi antarabangsa dan blok serantau negara Jepun dan Filipina. Bagi negara Jepun, Pertubuhan Pertama Bangsa Bersatu PBB, G7, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC, Sidang Kemuncak Asia Timur EAS, Tabung Kewangan Antarabangsa IMF, Organisasi Perdagangan Dunia WTO, Perjanjian Komprehensi dan Progresif untuk Perkongsian Trans-Pasifik CPTPP, Perjanjian Keselamatan Jepun Amerika Syarikat, akhir sekali Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD. Manakala bagi negara Filipina pula, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC, Organisasi Perdagangan Dunia WTO, Forum Serantau ASEAN ARF, Sidang Kemuncak Asia Timur EAS, Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara SEA NWFZ dan Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO. Hubungan antara Filipina dan Jepun ditarifkan oleh hubungan yang pelbagai dan asas. Jepun dan Filipina berada pada zaman keemasan hubungan dua hala mereka. Hubungan ekonomi mereka adalah model yang cemerlang, dengan Jepun menjadi sumber bantuan pembangunan luar negara atau Official Development Assistance ODA. Teratas Filipina dan rakan kongsi perdagangan dari pelaburan utama serta bidang pertahanan. Assalamualaikum, saya Hafizah binti Zainal Abidin, nombor matrik 269328. Saya akan menerangkan dasar pendidikan bagi negara dipilih iaitu Jepun dan Filipina. Bagi negara Jepun, pendidikan tinggi bermula apabila tamat 12 tahun pendidikan. Dari segi pendidikan rendah, 6 tahun sekolah rendah. Bagi pendidikan menengah pula, 3 tahun sekolah menengah rendah dan 3 tahun sekolah menengah atas. Terdapat 5 jenis pendidikan tinggi institusi yang boleh diterima masuk oleh pelajar antarabangsa iaitu Kolej Teknologi, Kolej Rendah, Kolej Siswaza,
sekolah vokasional dan universiti prasiswaza. Pendidikan sebelum sekolah rendah disediakan di tadika dan pusat asuhan. Program untuk kanak-kanak berumur 3 hingga 5 tahun menyerupai program di tadika. Bagi negara Filipina pula, pendidikan prasekolah memenuhi keperluan kanak-kanak berumur 5 tahun. Kanak-kanak berumur 6 tahun boleh memasuki sekolah rendah dengan tanpa pendidikan pra-rendah. Seorang kanak-kanak memasuki pendidikan menengah pada usia 12 tahun. Selepas menamatkan pendidikan menengah, pelajar boleh maju ke pendidikan teknikal dan pembangunan kemahiran untuk memperoleh sijil atau diploma dalam tempoh 1 hingga 3 tahun bergantung kepada kemahiran. K-12 dan pendidikan tinggi dari kolej disifatkan sebagai pendidikan formal. Saya Nurul Intan Juliza binti Jaafar, nombor matrik 269246. Saya akan menceritakan garis masa dasar pendidikan bagi negara Jepun pada tahun 1868, pemulihan Meiji, iaitu kerajaan memperkenalkan pendidikan wajib dan mewujudkan sistem pendidikan kebangsaan. Tahun 1872, Kod Pendidikan Asas pula menetapkan prinsip asas pendidikan di Jepun untuk menghormati tradisi dan budaya cinta akan negara dan promosi moral dan nilai murni. Tahun 1947, ada 2 sistem yang diamalkan iaitu Perlembagaan Jepun dan Undang-Undang Asas Pendidikan. Yang pertama, Perlembagaan Jepun yang diterima pakai dan merangkumi peruntukan untuk pendidikan percuma dan peluang pendidikan yang sama untuk semua. Yang kedua, Undang-Undang Asas Pendidikan pula menetapkan prinsip-prinsip pendidikan di Jepun dan menghormati terhadap hak asasi manusia, mempromosikan cita-cita demokrasi dan penanaman watak moral. Tahun 1950 hingga 1960-an, Kod Pendidikan Asas Jepun menjalani tempoh reformasi pendidikan yang merangkumi usaha untuk meningkatkan kualiti pendidik dan meningkatkan akses kepada pendidikan untuk semua. Tahun 1965, Akta Asas Pendidikan pula mengulangi prinsip pendidikan di Jepun dan menetapkan peranan kerajaan dalam memastikan pendidikan berkualiti. Tahun 1980 hingga 1990, Pembaharuan Pendidikan Jepun menjalani satu lagi tempoh pembaharuan pendidikan yang merangkumi usaha untuk mendesentralisasi sistem pendidikan dan memberi kerajaan tempatan lebih kuasa ke atas dasar pendidikan. Tahun 2002, semakan khusus pengajian. Khusus pengajian yang menggariskan kokurikulum untuk sekolah rendah dan menengah di Jepun disemak untuk mencerminkan perubahan dalam masyarakat dan keperluan pelajar. Tahun 2012, Projek Global 30 yang telah dilancarkan bertujuan untuk menarik lebih ramai pelajar antarabangsa ke Universiti Jepun dan meningkatkan daya saing global pendidikan tinggi Jepun. Tahun 2018, program pendidikan percuma telah dilaksanakan bagi kanak-kanak prasekolah dan mengurangkan beban kewangan pendidik untuk keluarga. Garis masa dasar pendidikan bagi negara Filipina. Tahun 1896, perlembagaan melolos. Pendidikan rendah, percuma dan wajib untuk semua. Tahun 1901, Akta Suruhanjaya Filipina nombor 74. Akta ini menubuhkan Jabatan Arahan Awam yang kemudiannya menjadi Jabatan Pendidikan. Tahun 1940, Akta Commonwealth nombor 586 yang berfungsi sebagai badan penasihat kepada Jabatan Pendidikan. Tahun 1947, Akta Republik nombor 563, akta ini menubuhkan Sekolah Tinggi Sains Filipina, sebuah institusi yang dikendalikan oleh kerajaan yang menyediakan pendidikan sains kepada pelajar berbakat. Tahun 1953, Akta Republik nombor 1050, akta ini mewujudkan Kolej Normal Filipina yang ditugaskan untuk melatih guru. Tahun 1987, Perlembagaan Filipina pendidikan rendah, percuma dan wajib serta akses kepada pendidikan berkualiti. 1994, Akta Republik nombor 7722, akta yang mewujudkan Suruhanjaya Pendidikan Tinggi CHED
yang bertanggungjawab untuk menyelia institusi pengajian tinggi di negara ini. Tahun 2001, Akta Republik Nombor 9155, Akta ini menetapkan Akta Tadbir Urus Asas Pendidikan yang menyusun semula Jabatan Pendidikan. Tahun 2004, Pelan Tindakan Nasional Pendidikan untuk Semua. Pelan ini menggariskan komitmen kerajaan untuk mencapai 6 matlamat. Tahun 2011, program K12 yang bertujuan meningkatkan kualiti pendidikan asas negara dengan memanjangkan kitaran pendidikan asas daripada 10 kepada 12 tahun dan memperkenalkan pendidikan sekolah menengah atas. Tahun 2013, Akta Pendidikan Asas Dipertingkat yang meningkatkan sistem pendidikan asas Filipina dengan mengukuhkan kurikulumnya dan menambah bilangan tahun untuk pendidikan asas. Tahun 2017, akses sejagat kepada Akta Pendidikan Tertiary berkualiti, menyediakan tuition percuma dan yuran lain untuk pelajar-pelajar universiti dan kolej negeri. Maklumat terkini berkaitan dasar pendidikan. Di Jepun, pendigitalan pendidikan. Kerajaan Jepun juga bercadang untuk menyediakan tablet atau komputer riba kepada semua pelajar di sekolah rendah dan rendah awam. Perluasan latihan. Perguruan kerajaan bercadang untuk memperluaskan program latihan perguruan untuk memasukkan penggunaan teknologi dalam pengajaran dan kaedah pengajaran dalam talian. Meningkatkan flexibility kurikulum. Kerajaan menyasarkan untuk meningkatkan flexibility kurikulum bagi membolehkan program pendidikan yang lebih pelbagai dan kemasukan lebih banyak latihan kemahiran praktikal. Menggalakkan pendidikan antarabangsa, kerajaan merancang untuk meningkatkan bilangan pelajar asing yang belajar di Jepun. Perubahan kepada peperiksaan kemasukan universiti. Kerajaan merancang untuk memperkenalkan perubahan kepada sistem peperiksaan kemasukan universiti untuk mengurangkan penekanan terhadap hafalan-hafalan dan meningkatkan tumpuan kepada pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. Manakala di Filipina, Pelan Kesinambungan Pembelajaran Pendidikan Asas BELCP melaksanakan BELCP bagi memastikan pelajar dapat meneruskan pendidikan mereka walaupun berdepan pandemik COVID-19. Pelan ini termasuk penggunaan modaliti pembelajaran jarak jauh seperti pembelajaran dalam talian dan modular serta pengedaran modul pembelajaran kendiri dan siaran radio dan televisyen. Pengukuhan pendidikan dan latihan teknikal vocational TVET. Kerajaan telah mengutamakan pengukuhan program TVET untuk menangani jurang kemahiran dan meningkatkan kebolehpasaran graduan. Pendidikan tinggi dipertingkatkan dan kerajaan telah melaksanakan pembaharuan untuk meningkatkan kualiti dan kerelevanan pendidikan tinggi di negara ini. Penambahbaikan latihan perguruan dan telah mempertingkatkan latihan guru melalui pelbagai program dan inisiatif seperti Akademik Perguruan Kebangsaan dan Majlis Pendidikan Guru. Pelaksanaan program K12 yang menambahkan 2 tahun kepada kurikulum pendidikan asas. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualiti pendidikan di negara ini dan menyediakan pelajar dengan lebih baik untuk pendidikan tinggi atau tenaga kerja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nordiana Isma binti Daud 273876. Antara isu yang timbul dalam dasar pendidikan yang boleh menjejaskan negara Jepun antaranya ialah kadar kelahiran menurun, pembiayaan terhad untuk pendidikan, tekanan ke atas pelajar, kekurangan guru dan kekurangan kepelbagaian. Begitu juga di negara Filipina pula, akses kepada pendidikan, kualiti pendidikan, kekurangan dana pendidikan, bilik darjah yang terlalu sesak dan perbezaan antara bandar dan luar bandar. Hai, nama saya Muhammad Azmi bin Zulkifli, Dormometrik 29134. Saya akan menerangkan perbandingan dasar pendidikan bagi negara Jepun dan Filipina. Dari sudut struktur, sistem pendidikan kerajaan Jepun telah menyediakan pendidikan yang berkualiti tinggi dan fokus kepada semua pelajar sama ada rendah maupun menengah. Manakala Filipina pula, sistem pendidikan yang lebih fleksibel di mana sekolah dapat memperbagaikan program dan kurikulum berbeza. Bagi kurikulum di Jepun lebih menekankan ketelitian di mana pelajar perlu berusaha gigih dalam mempelajari pelbagai subjek, manakala kurikulum di Filipina pula merangkumi subjek teras serta subjek elektif mengikut minat pelajar.
Bagi pembiayaan dalam dasar pendidikan kerajaan telah membutuhkan pembiayaan yang tinggi di Jepun, manakala di Filipina pula kurang pembiayaan dalam sektor pendidikan. Selain itu, di sudut integrasi teknologi, Jepun telah menyepadukan teknologi dalam pendidikan mereka, manakala Filipina pula kurang akses kepada pelajar dalam mengintegrasikan teknologi. Bagi latihan dan pembangunan profesional di Jepun adalah diwajibkan kepada semua guru, manakala di Filipina pula tidak mewajibkan kepada semua guru. Seterusnya, kesimpulannya, dalam membandingkan dasar pendidikan antara negara yang berbeza boleh memberikan gambaran tentang sesuatu kekuatan dan kelemahan pendekatan yang berbeza terhadap pendidikan negara. Contohnya, kita dapat menilai tahap desentralisasi sistem pendidikan yang berbeza-beza antara negara dengan setengah negara yang mempunyai sistem yang berpusat dan yang lain dapat memberikan kuasa kepada kerajaan tempatan ataupun sekolah. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk mempertimbangkan konteks dan limitasi khusus untuk membuat perbandingan langsung antara sistem yang jauh berbeza. Dengan menangani cabaran ini, negara yang berbeza boleh berusaha ke arah meningkatkan sistem pendidikan mereka dapat dalam memastikan pelajar berpeluang untuk berjaya.